menunggu ada Encik Adam uruskan bilik 62. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Ketua Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Dr. Rohadi binti Cik Hashim, Ketua Unit PPI Encik Syarani, Encik Ahmad Syarani bin Abdul Taliban, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, baik. Hari ini kita just nak memberi makluman, memberi sedikit pencerahan kepada doktor, tuan-tuan dan puan-puan tentang bagaimana untuk kita submit kertas kerja dan juga video presentation dan bagaimana flow pada hari kejadian. Hari ini adalah kita lakukan secara bersemuka dan waktu lain bolehlah ditanya di dalam grup Telegram. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan yang berusaha Dr. Rohani binti Cik Hashim untuk memberi sedikit kata haluan. Silakan. Okay, terima kasih Puan Farida selaku Ketua Unit Hubungan Luar dan Antarabangsa merangkap setiausaha 1 bagi ISAH Konfek 21 ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dapat kita bersama-sama doktor, tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis yang kita akan buat seberingkas mungkin, namun memberi impak saya rasa kepada semua peserta ISAH Konfek 2021. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta, hampir 100 peserta yang berjaya menyertai, yang kita terima abstraknya untuk menyertai ISAH Konfek 2021. Kita menerima lebih daripada itu, namun hasil daripada semakan panel dan kita menerima 100 abstrak yang menepati kehendak ISAH Konfek 2021. Okey, namun begitu penyertaan yang banyak ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta yang berjaya. Okey, tahniah. Peserta-peserta terdiri daripada bakal-bakal pembentang, penyelidik semua, doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Terdiri daripada para penyelidik daripada IPT, daripada IPTK seluruh Malaysia. IPT kita menerima paper daripada UKM, daripada USM, daripada Universiti Melaya dan beberapa universiti lain daripada UTM juga. Kemudian kita menerima paper daripada banyak daripada beberapa PPD di daerah di Kedah, di Perak daripada beberapa JPN. Kemudian kita menerima paper daripada Politeknik, daripada matrikulasi, daripada College Vocational juga. Tahniah kepada semua pembentang dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menyertai ISAH Konfek 2021 ini. Saya berdoa semoga seminar ini dapat dijalankan dengan jayanya. Okey, saya memberi sedikit overview lah kepada seminar ISAH Konfek ini untuk makluman kepada semua peserta. Okey, tema ISAH Konfek 2021 berbunyi transformasi pendidikan bermakna dalam norma baru. Itu selaras dengan norma baru pandemik COVID-19 ini. So kita menyediakan tema yang sejajarlah seiring dengan situasi semasa. Bagi ISAH Konfek kita pecahkan kepada 4 tema utama. Kertas-kertas penyelidikan kita bahagikan di bawah 4 kluster utama, iaitu kluster pertama di bawah kluster co-curriculum dan sukan, di mana ada pecahan sub paper di bawahnya. Kita menerima paper-paper di bawah co-curriculum dan sukan, pedagogi, kurikulum dan media. Di bawah sukan dan co-curriculum kita menerima paper KOKO dan community, penilaian dan pentaksiran di bawah KOKO dan PJ, serta PDPR di bawah kluster KOKO dan pendidikan dan sukan. Untuk kluster kedua, kita menerima paper-paper di bawah kluster STEM, kluster sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
di mana di bawah kluster ini kita bahagikan kepada paper-paper teknologi dalam pendidikan, pedagogi pendidikan guru secara dalam talian, kelestarian dan alam sekitar, kreativiti dan inovasi dalam pendidikan serta pendidikan STEM. Okay, so banyak paper kita terima ya di bawah kluster STEM ini. Namun paper di bawah kluster sains sosial dan kluster bahasa adalah antara paper yang paling banyak kita terima lah. Jadi di bawah kluster sains sosial kita bahagikan kepada subkluster PLC dalam talian, penilaian dan taksiran dalam PDPR, pendidikan Islam dan moral, pendidikan kaunseling, pendidikan sekolah rendah di bawah kluster sains sosial. Manakala bagi kluster bahasa, paper-paper di bawah Jabatan Bahasa lah, bahasa dan kesusastraan, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Okey. Dan saya ceritakan sedikit apakah objektif seminar ISA Confact ini untuk pengetahuan para peserta yang saya hormati sekalian. Kita bahagikan objektif kita sasarkan kepada 4 objektif utama penganjuran e-seminar ISA Confact ini, di mana kita ingin membina satu jaringan sokongan lah antara IPG, terutamanya IPG Kampus Kak Dua Halim dengan mana-mana IPGK di Malaysia, dengan JPN dan IPT di seluruh Malaysia bagi memantapkan bidang penyelidikan dan inovasi. Namun begitu, bagi objektif kedua, kita juga membuka peluang kepada mana-mana warga FGK, guru-guru dan masyarakat FGK untuk membentangkan kertas penyelidikan di peringkat kebangsaan. Jadi objektif ketiga, kita menyediakan satu platform lah untuk kita berkongsi bersama-sama warga IPGK dan seluruh warga yang kita jemput, di mana peringkat ini kita ingin berkongsi maklumat di bawah satu platform ISA Confact 2021 untuk berkongsi hal-hal penyelidikan dan inovasi. Dan yang terakhir, matlamat objektif kita ialah untuk menapasti isu dan situasi semasa dalam pelbagai bidang penyelidikan dan inovasi. Okey, laju sangat saya cakap ni, mengejar ya. Saya maklum semua para peserta kita pada waktu ini kita bertindih banyak webinar, banyak seminar dan sebagainya yang terpaksa kita hadiri. Saya sendiri ada 3 bengkel petang ini, namun ini adalah yang saya utamakan. Okey, sebab di penganjuran di bawah jabatan saya. Alhamdulillah. Dan saya yang terakhirnya sebelum saya serah kepada panel yang seterusnya, maklumat tentang ISA Confact ini akan dijelaskan dengan lebih baik oleh kedua-dua panel di bawah KU di bawah saya. KU Penyelidikan dan Inovasi Encik Ahmad Syarani akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan peneriasan ISA Confact dan akan diteruskan oleh Puan Faridah ya. Okey, harapan saya terhadap ISA Confact ini perkongsian dan penyebaran maklumat berdasarkan dapatan kajian ya melalui ISA Confact dapat membuka minda kita tentang penyelidikan terkini masa kini lah. Okey, saya rasa cukup untuk kata-kata aluan dan sedikit orang kata overview tentang ISA Confact ini. Jadi itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada Puan Faridah kembali. Terima kasih Dr. Hani atas ucapan yang begitu padat dan kita rasa cepatlah untuk semua dalam kalangan kita ni mempunyai tugas-tugas yang lain. Saya serahkan kepada Encik Ahmad Syarani bin Abdul Seliban untuk menerangkan tentang format bagaimana kita hendak menghantar kertas kerja nanti. Silakan Encik Ahmad Syarani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Prof. Faridah, pengerusi majlis yang berusaha, Dr. Rohani Cik Hashim, Ketua Jabatan Pendidikan, Jabatan JPPI besar, dan semua hadirin hadirat sekalian. Okey, pada petang ini untuk siapa yang tak mungkinlah ada orang yang pernah berhubung dengan saya dan ya, saya adalah Ahmad Syarani yang nama tertera tu. Terima kasih kepada tuan-tuan sekali lagi kerana menyertai seminar
dan juga saya ucapkan tahniah lah kepada yang terpilih untuk menyertai seminar ISA Confed untuk 2021 kali ini lah. Okey, saya ingat saya akan membentangkan berkaitan dengan template lah. Sekejap. Sekarang ni saya okey, saya dah stop. Cik Syani boleh share. Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Terima kasih. Boleh clear. Besarkan sikit kot. Okey. Boleh nampak ya? Boleh. Terima kasih Dr. Maya. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah template yang kita akan kongsikan selepas ini. Saya ingat mungkin yang mudah kita akan kongsikan di Telegram dan mungkin kita akan pautkan juga selepas ini di Google Site lah. Okey, biasalah tajuk, nama penulis, bahagian. Ini untuk artikel penuh, okey, dan abstrak. Seperti yang ditulis, saya ingat semua dah lengkap di sini, kita dah tulis, termasuklah pengenalan apa semua. Jadi tuan-tuan dan puan, para pendidik boleh baca lah selepas ni apa yang berkaitan. Okey, dan kita yang pentingnya di sini untuk saya highlightkan yang adalah kita menggunakan format APA 6 Kita akan menggunakan format APA 6. Kita tahu sekarang dah APA 7, tapi untuk prosedur kali ini kita menggunakan APA 6 Okey, semuanya pada kita boleh tengok jadual dan rajah. Kalau ikut APA 7, rajah 1 ni ada di atas. Tapi disebabkan kita masih mengekalkan APA 6, maka rajah ni di bahagian bawah lah. Okey, ini adalah contoh rujukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor sekalian, bolehlah ambil ini, mungkin copy dan paste saja. Okey, untuk itu jika perkataan itu dalam bahasa Inggeris mohon diitalikkan. Contohnya keyword ni kan, saya italik sebab dia adalah perkataan bahasa Inggeris. Okey. Dan jika ada nama penulis dari IPG yang berlainan, dari institusi yang berlainan, mungkin penulis pertama dan penulis kedua dia dari IPG yang sama ataupun daripada UUM kita kata. Okey, boleh tulis di situ penulis 1 UUM, penulis 2 UUM, kata 1 dan 2 lah di sini. Di penulis ketiga mungkin dia dari institusi yang lain, kita letakkan di bahagian bawah. Okey. Okey, saya ingat itu saja berkaitan, kita akan kongsikan selepas ini template. Ni ada yang bertanya tentang font tu. Okey. Okey, ada yang tanya mengenai font Saya dah ni pula noh. Okey, font tak apa, semua dah ada dalam tu. Okey. Okey, font dia adalah size 12 Times New Roman. Okey, ada lagi soalan? Okey, untuk perhatian semua peserta juga, ingin saya maklumkan dan ingin saya tekankanlah di sini, di mana untuk menghantar paper penuh adalah pilihan tuan-tuan puan-puan sekalian lah. Jika tuan-tuan puan-puan ingin membentang sahaja tetapi tidak ingin mungkin tidak mahu untuk menerbitkan di prosiding kami, itu adalah dibolehkanlah. Okey, itu merupakan satu pilihan. Dan sebenarnya kita memberi masa sehingga seminggu selepas seminar dijalankan, bermakna 14 Oktober 2021 adalah tarikh terakhir untuk menghantar artikel penuh. Jadi harap maklumlah kepada semua peserta.
Okey, maksimum muka surat adalah 15 muka surat ya. Okey, semua dah ada dalam tu. Cuma hari ni saya bentang nak tunjuk sahaja. Okey, spacing pun semua ada dalam tu. Okey. Tuan-tuan boleh ambil ialah template tu, cut and paste masuklah yang artikel ataupun kajian tuan-tuan dan puan-puan. Tarikh akhir 16. Okey, 16 adalah tarikh terakhir untuk menghantar video. Okey, tarikh terakhir untuk menghantar video pembentangan 16 bulan 9. Cuma untuk menghantar artikel ni kita bagi peluang full artikel ni seminggu selepas lah. Minggu selepas seminar. Okey. Ada soalan lagi? Itu mungkin ada sedikit perbezaan daripada Google Site. Okey, tapi untuk yang rasminya untuk kali ini kita dah putuskan untuk menerima full artikel selewat-lewatnya seminggu selepas. Okey, ada soalan lagi? Selamat tengah hari Tuan. Ya, selamat tengah hari. Saya ada soalan satu, saya kurang faham. Adakah video itu akan dipersembahkan pada hari itu? Maksud saya dia akan mengambil alih persembahan saya. Sebab saya pernah tengok kolokium kebelakangan ini, peserta itu dia mempersembahkan video itu dan dalam video itu dia ada rakaman percakapannya. Maksudnya peserta itu dia live tetapi dia tidak cakap, cuma videonya yang menyembahkan semua idea presentation itu. Jadi dalam keadaan kita dalam pembentangan kita untuk kali ini, adakah keadaan itu sama kah? Ataupun video itu hanya untuk sebagai present saja tetapi kami peserta yang akan mempersembahkan pada hari tersebut? Okey, terima kasih Dr. Chong lah. Bukan doktor, sorry, saya cikgu saja. Thank Cikgu you. Chong. Yeah. Okay, Cikgu Chong, saya jawab soalan cikgu lah. Okey, ya seperti mana yang cikgu sebut tadi, video pembentangan adalah kita akan pasang video, namun pembentang akan berada di bilik. Sesi Q&A saja kita akan jalankan secara live. Okey, mana kata pembentang macam Cikgu Chong terang tadilah, kepada yang lain-lain pun kita akan buat cara macam tu. Video kita akan letakkan di pautan laman web kita dalam pembentangan. Bila masuk dalam grup tu, kita akan pasang saja video tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor semua. Kemudian barulah selepas video itu tamat, barulah peserta akan menjawab soalan Q&A jika ada. Oh, faham. Terima kasih Tuan. Sama. Okey, dan untuk pengetahuan juga, okey, sebab KD saya ada sebut di sini, artikel yang berjaya dipilih akan diterbitkan dalam jurnal berwasit di IPSA. Okey, kita ada jurnal kita iaitu jurnal khazanah berwasit. Okey, jadi artikel-artikel yang kita akan pilih lah, kita akan shortlist pula. Artikel tu kita akan terbitkan dalam jurnal khazanah. Okey, dan artikel yang mungkin artikel yang ni sikit, yang kurang sikit, kita akan terbitkan dalam jurnal proceeding. Okey. Ada soalan? Saya ingat yang lain-lain. Ya saya. Tuan, maksud tu apa, video tu maksud kita bentang tu sekali dengan tu apa, rakaman video suara sekali lah. Lepas tu pihak sini akan pamerkan secara tu apa live, lepas tu kita standby untuk Q&A. Itu maksud dia. Ya, betul. Doktor. Ya. Okey, memang kita peserta akan merakam video pembentangan berkaitan kajian. Kemudian video itulah kita akan tayangkan semula seperti yang disebutkan. Okey, ada lagi soalan? Tuan, maaf tadi nak minta ulang untuk tarikh Tuan. Okey, ulang untuk tarikh ya. Okey, untuk video pembentangan adalah 1 bulan 9. Untuk video pembentangan tarikh terakhir adalah 16 bulan 9. Untuk artikel penuh, kita berikan masa seminggu selepas.
iaitu pada 14 hari bulan 10. Maksud artikel tu lambat sikit lah. Ya, artikel tu lambat sikit. Video tu kita kena hantar before 16. Ya, video tu perlu hantar awal sebab kita nak susun untuk pembentangan. Okey. Artikel tak apa. Artikel kemudian. Maksud sebelum 16 lah. 16 Ya, September. Sebelum 16. Sebelum atau pada 16 hari bulan tarikh takhir. Tuan, pembentangan tu nanti dia akan bagi tahu bila kita akan bentang. Ya, Pembentangan. Dia akan Akan masuk susun. dalam Telegram. ya, kita akan bagi satu buku program. Saya ingat selepas ni Puan Faridah dia akan terangkan lebih lanjut pasal ni. Sebab saya cuma menerangkan sedikit mengenai full artikel saja. Sebab saya bahagian penerbitan. Okey, yang lain-lain tu saya ingat banyak soalan ni berkaitan ni. Saya ingat saya boleh serahkan kepada Puan Faridah lah untuk menjawab. Okey. Puan Faridah. Okey, baik Dr. Syarani, sama-sama ya kita. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan terangkan sedikit bagaimana kita nak sediakan video tersebut. Ya, kita nak standardizekan supaya semuanya adalah sama. Okey, saya nak share sikit. Sofia. Okey, baik. Ini adalah kita punya Google site, ISA Confat. Kalau kita type ISA Confat saja dah sampai kepada kita punya Google site. Kalau tuan-tuan anda puan lihat di Google site ini, sekejap ya, saya nak tengok. Okey, kalau tengok di Google site ini, kalau kita scroll, saya akan masukkan selalunya Jawatankuasa Sekretariat akan masukkan maklumat-maklumat ataupun maklumat-maklumat yang terkini berkenaan ISA Confat. Kita akan masukkan yang pertama di sini adalah senarai nama mengikut kluster. Ya, mungkin kluster yang tuan-tuan dan puan-puan mohon kluster, contohnya kluster sains sosial, tetapi diubah kepada kluster yang lain mengikut penilaian jawatankuasa, ya. Jadi kita letakkan di dalam kluster-kluster tertentu dan tuan-tuan dan puan-puan akan menerima ID, ya. ID yang kita guna pakai. Jadi ID tuan-tuan dan puan-puan akan bergantung kepada ID yang kita keluarkan di web. Dan kita juga akan masukkan di dalam Telegram supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ID tersebut bersama dengan juga dengan buku kita kata buku program. Selain daripada itu, kita nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk melaksanakan di dalam website ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ya, kita memang ada dengan jelas ya tentang, saya laju ya, tuan-tuan boleh masuk ke sana. Ini adalah jadual tentatif, nanti kita akan maklumkan di bahagian mana tuan-tuan dan puan-puan akan duduklah pada bahagian yang mana, ya, sama ada bahagian pada hari 6 hari bulan ataupun 7 hari bulan. Walau bagaimanapun ada juga yang telah request pada hari tertentu atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan pada hari yang lain. Okey. Kalau dapat dilihat di sini, okey. Kalau dapat dilihat di sini kita nampak dengan jelas tentang panduan pembentangan video yang patutnya tuan-tuan dan puan-puan dah lihat. Di sini kita telah jelaskan bagaimana pembentangan yang dilakukan menggunakan medium video. Maknanya dia semuanya di sini akan merakamkan. Kita rakamkan video tersebut, ya, semua pembentangan mestilah menggunakan perisian PowerPoint. Maknanya dia kita hanya standardizekan guna PowerPoint saja. Okey, gunakan PowerPoint. Semua maklumat dalam slide hendaklah terpapar secara serentak. Maknanya dia tanpa menggunakan animation ataupun transition. Ya, kita tak nak yang gerak-gerak. Ya, maksud dia sekali ya, slide tu adalah slide yang biasa. Dan maklumat lanjut adalah dalam maklumat tambahan pada perkara 4.
Kita akan tengok sekejap lagi kepada 4 ini. Panduan pembentangan online di sini, semua pembentang dikehendaki berada di dalam bilik masing-masing mengikut masa yang telah kita tetapkan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan mendapat number ID dan mendapat hari, tuan-tuan dan puan-puan juga akan dapat bilik yang akan tuan-tuan dah masuk, di mana nanti tuan-tuan dan puan-puan kena berjaga-jaga kerana tuan-tuan dan puan-puan walaupun telah menyediakan video, setelah video itu ditayang, berlakunya Q&A dan Q&A itu berlaku secara live. So kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini panduan dia pada peringkat awalnya moderator dia akan membuat pengumuman berkaitan syarat-syarat pembentangan. Maksud dia, jika di dalam bilik tuan-tuan dan puan-puan yang masuk ke dalam bilik itu katalah 12 orang 12 orang pembentang, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu berada dari awal sehingga tamat ke-12 tersebut, supaya kita kita menghormati rakan yang akan bentang, kemudian begitu juga dia menunggu kita membentang di peringkat awal. Moderator pada kini dia akan memberi kita katakan syarat-syarat. Pada peringkat awalnya pembentang dikehendaki menunggu sehingga semua pembentang habis. Masa peringkat awal ada satu sesi bergambar yang akan diuruskan oleh moderator. Jadi moderator akan sebut sesi bergambar, diminta semua pembentang untuk membuka kamera. Giliran pembentang adalah berpandukan jadual pembentangan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Pihak penganjur akan mainkan video pembentangan yang telah dimuat naik oleh pembentang melalui pautan URL yang diberikan. Nanti saya maklumkan. Masa yang diperuntukkan untuk setiap pembentangan video ialah kurang dari 10 minit. Maknanya dia kalau 8 minit boleh, jangan lebih pada 10 minit kalau terlalu lama. Kalau secara live pun masa yang kita tetapkan, yang kita berikan adalah hanyalah 10 minit. Kemudian moderator sesi akan membuka soalan kepada penonton secara live dan dijawab oleh pembentang. Maknanya kita kalau biasanya kita pergi seminar, kita bentang live. Tetapi kali ini kita bentang lebih awal, divideokan. Pada masa itu contohnya dia panggil, dipersilakan Encik Ahmad Syarani bin Abdul Saliban untuk ataupun yang moderator minta, dan video Encik Syarani akan dimainkan. So pada masa ini masa yang diperuntukkan untuk sesi soal jawab adalah lebih kurang 5 minit lah. Makna dia lebih kurang 1 atau 2 soalan saja. Sekiranya ada soalan lebih ataupun ada yang berminat untuk bertanya, itu adalah bergantung kepada moderator sama ada moderator mengizinkan ataupun tidak. Kadang-kadang moderator dia lihat juga masa. Kalau ada masa mungkin dia benarkan. Tetapi kalau masa itu tidak mencukupi, dia hanya beri masa sekadar 5 minit saja. Dan setiap pembentang hendaklah mematuhi peraturan pembentangan seperti yang ditetapkan. Okey, yang itu yang telah kita tetapkan. Di sini juga diberikan garis panduan. Garis panduan ini tadi yang telah diterangkan oleh Encik Ahmad Syarani tentang kertas kerja seminar. Encik Ahmad Syarani telah tunjuk, tetapi di sini telah kita sertakan garis panduan, semuanya yang telah disediakan oleh Encik Syarani di sini. Bagaimana format penulisan, bagaimana font yang ditetapkan, font size, telah ditetapkan daripada bahagian garis panduan kertas kerja seminar. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah Google Isah Confat 21, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah nampak bagaimana format yang dikehendaki oleh pihak penganjur. Okey, sekali lalu ini adalah format yang dinyatakan oleh Cik Syarani. Saya lalu. Ini adalah maklumat tambahan. Dalam maklumat tambahan ini tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak adalah yang ini kita abaikan, saya dah betulkan di atas sana. Apa yang kita nampak di sini adalah tempat yang berlaku adalah secara dalam talian, yang menggunakan aplikasi, kita menggunakan Google Meet. Dan saya yakin Google Meet buat masa ni semua guru dan pensyarah boleh menggunakan aplikasi ini. Okey. Kemudian
format kertas pendidikan yang Cik Syarani nyatakan tadi, semuanya ada di sini. Sebenarnya kita telah menghadkan penyertaan secara individu ataupun berkumpulan, di mana secara berkumpulan tidak boleh melebihi 5 orang. Walau bagaimanapun saya ada ternampak dan jawatankuasa juga ternampak ada yang 6, ada yang 7. Hantarlah, nanti kita lihatlah atas budi bicara jawatankuasa lah, mungkin dah buat awal ya. Mungkin pada masa ini atas budi bicara lah Cik Syarani ya, atas budi bicara. Okey. Dan permohonan untuk penyertaan ni telah pun kita laksanakan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Encik Mat Syarani tadi, kertas pendidikan tadi sepatutnya perlu dihantar bersama video pada 16 September 2021. Walau bagaimanapun, kita mengambil kira bahawa doktor, tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan membuat sedikit pembetulan setelah berlakunya proses soal jawab dan sebagainya. Maka dibenarkan seminggu seperti tarikh yang telah ditetapkan oleh Encik Mat Syarani tadi. So, pada borang untuk menghantar video itu, saya dan kita jawatankuasa akan buang untuk hantar abstrak, tetapi kita akan sediakan satu Google Form untuk muat naik, bukan abstrak ya tuan-tuan, sorry, kertas kerja, full paper ya, untuk muat naik full paper tersebut selewat-lewatnya pada Cik Syarani tadi berapa bulan 24 ke? 14 bulan. 14 bulan Ya? 10. Berapa bulan? Artikel penuh Ya, artikel penuh. 14 hari bulan 10. Oh, 14 hari bulan 10. Okey, maafkan saya. Sekitar bentang 6 dan 7, 14 hari bulan 10. Jadi tuan-tuan dan puan-puan masih ada masa untuk menulis artikel yang cantik supaya dipilih untuk dimasukkan ke dalam tadi dikatakan oleh ketua jabatan saya ada yang dimasukkan dalam jurnal berwasit dan sebagainya. Okey, baik. Alright. Ini part saya sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya nak terang. Tadi saya tanya, tengok ramai ada tanya tentang format video pembentangan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, kita telah sediakan garis panduan yang agak jelas bagaimana format video pembentangan yang dikendaki oleh pihak penganjur. Yang pertama, tidak boleh melebihi 10 minit dalam bentuk MP4 saja. Dan peserta perlu merakam video pembentangan ini melalui rakaman video menggunakan Microsoft PowerPoint. Peserta juga perlu merakam video pembentangan ini melalui rakaman video ya, yang saya bagi contoh di sini. Kami telah jawatankuasa sediakan contoh di mana slide tidak boleh melebihi daripada 12 slide ya. Dan pada pembentangan tersebut apa yang kita hendak ialah suara itu perlulah jelas ya, webcam Microsoft PowerPoint itu menampakkan wajah pembentang ya, sebab kita ada pembentang yang terbaik. Jadi bagaimana nak memilih pembentang, kita nak dengar suara, kita nak tengok selain pada intonasi, kita juga melihat body language ya. So buat rujuk ini adalah rujukan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah lihat pada pautan ini. Saya mainkan sekejap supaya kita dapat lihat sama-sama. Lasbol, penghantaran percuma. Lasbol, beli sekarang. Oh, tak nampak tak Syarani? Nampak tak? But if you want to Saya tak nampak sekejap ya, saya share messages that Sekejap. forge brighter connections.
tuan-tuan dan puan-puan nampak ini adalah yang kita cadangkan, apa yang kita kendaki. Ini dapat adalah menggunakan fungsi ini kerana ini adalah fungsi tambahan dalam PowerPoint. So cara nak semak senang sahaja. Buka PowerPoint, mana-mana slide yang anda ingin rakam tu, pergi ke bahagian slideshow, semak sama ada rekod slideshow ni ada kat sini. Fungsi ni ada. Kalau ada, maksudnya anda boleh melakukan rakaman secara mudah daripada PowerPoint tanpa perlu perisian lain. Yang paling bagusnya ialah anda tidak perlu online semasa merakam skrin ataupun maksud kita melihat wajah itu, makna dia ada ya. Buka dulu Dia ada PowerPoint slide anda. wajah di slide Kalau boleh kita. pastikan bilangan slide tu tidak terlalu banyak, sebab kalau banyak sangat nanti video tu akan jadi terlalu besar dan susah untuk dikongsi dalam YouTube ataupun dalam WhatsApp. So Ya, mungkin betul Pak Nami. buat, kalau slide kita baik sangat, kita boleh pecah kepada 15 macam tu. So kita rakam satu-satu. One, two macam tu. Kalau Slide tak, kita 10 hingga 12 besar saja. sangat video tu. Okey, saya katalah ni slide saya yang dah siap ni, ada dalam 12 slide ni. Saya nak rakam beserta dengan suara dan juga web kamera saya. Saya hanya perlu ke bahagian slideshow di atas ni, kemudian tekan record slideshow, record from beginning. Paparan ni akan keluar, paparan yang dalam Microsoft PowerPoint 2016 ke atas yang terkini. Dan terkinilah kalau yang lama tu sebelum Microsoft PowerPoint 2016 tu tidak ada fungsi ini. So kita semak dulu apa yang ada, kita ada butang record atas sebelah kiri atas ni, lepas tu stop, play. Ada clear, ada setting, ada cara kita nak melukis di atas slide, ada fungsi mikrofon, kalau kita nak tutup, dan kita tutup, dan kita ada kamera. So kalau tekan ni, anda akan nampak wajah saya di bawah ni. Kekalangan ialah wajah ni tidak rakaman video ni tidak dapat diatur naik ke turun ke dapat, memang macam ni sahaja. Tapi bagus sebab paparan kita yang utama adalah slide. So sekiranya anda buat slide, pastikan hujung bahagian ni tidak ada apa-apa. Kalau tak nanti wajah anda akan melindungi apa yang akan dipaparkan dalam slide kan. So pandai-pandailah tu bahagian tu. Okey. Now masalahnya ialah bila kita rakam ni, kita kena rakam slide ke slide dulu. So kita bayangkan seolah-olah kita sedang menerangkan slide tersebut. Contoh sekarang saya start rakam, saya tekan record. So saya boleh rakam tentang slide satu ini. Sambil saya bercakap tentang slide ni, dah selesai. Lepas tu saya ke slide kedua. Saya cakap sikit. Lepas tu saya ke slide ketiga. Dan seterusnya. Sesudah kita selesai semua, kita hanya kena tekan stop. Misal kata sambil kita menerangkan tu, kita nak gunakan mana-mana pen kan, kita boleh tunjuk. Okay. Contoh, lepas kalau dah selesai semua, kita hanya kena tekan stop. Bila dah stop, semua dah settle, kita hanya kena tutup skrin. Okay, bila dah siap semua ni, paparan dia masih dalam bentuk slide lagi. So kalau boleh, jangan ubah apa-apa dulu. Kita nak tukar dia kepada bentuk video untuk di-share. So saya hanya perlu tekan export di bahagian ni. Pergi ke create a video. Dia akan tanya jenis video yang kita nak. I think kalau nak semudah kita pergi HD. Kalau nak rasa nak kecilkan lagi, kita pilih standard. Contohlah saya nak pergi HD. Lepas tu pastikan use recorded timing and narration ni dipilih. Then create video. So dia akan tanya nak save kat mana. Kita save. Proses untuk ditukar ke dalam video tu anda boleh lihat di bawah ni, di bahagian bucu kanan bawah ni akan nampak bar progress tu. Baiklah, itulah cara paling senang kita nak merakam slide beserta dengan suara dan juga video kamera kita. Itu cara yang paling mudah dalam Microsoft PowerPoint tanpa memerlukan perisian ataupun aplikasi tambahan. Baiklah, selamat mencuba. Puan mic pun.
Oh, okay, baik. Kita sebenarnya pihak penganjur dari peringkat awal kita mencadangkan menggunakan satu format saja supaya mudah. Tetapi sekiranya ada pertanyaan saya lihat, memang sebenarnya ada banyak aplikasi yang boleh digunakan. Jadi saya nak tanya penyelaras macam mana penyelaras? Ada yang minta nak video yang lain. Sebenarnya kita nak selaraskan supaya senang, tetapi kalaulah mereka merasakan bahawa mereka lebih selesa dengan recording yang lain. Macam mana Cik Syarani? Okay, bagi saya berkaitan dengan ini adalah antara yang kita cadangkan lah untuk mudahkan. Semua jika tuan-tuan dan puan-puan peserta semua biasa dengan aplikasi lain, kita persilakan sebab yang paling penting sekali video ni akan dipautkan ke YouTube. Okay, jadi kita akan pautkan link saja nanti untuk video pembentangan. Okay, ada soalan di situ, video PowerPoint perlu hantar menggunakan link YouTube ke? Ya, saya belum habis lagi. Okey, baik. Puan Faridah belum habis lagi tu, tapi saya jawab siap-siap lah. Okey, jawab. Kalau kita guna link, kita guna PowerPoint tu mungkin berat dan biasanya kalau guna YouTube dia lebih mudah lah. Jadi untuk soalan Cik Siti Rohazalina ni, ya kita akan perlu pindahkan video yang dihasilkan ke dalam YouTube. Jadi saya ingat tak ada masalah lah. Kalau macam Dr. Mahaya ada cakap di sini nak guna OBS ke, screencast Omantik ke, screencast Tify ke apa dan yang lain-lain, saya ingat tiada masalah. Okey, boleh teruskan Puan Faridah. Okey, so maknanya dia kita longgarkan dengan syarat pembentang punya muka perlu ada lah di slide. Okey, kemudian kalau kita tengok pada 4.4 di sini, 4.3 di sini, kita perlu video tersebut perlu kita uploadkan ke YouTube dan hantarkan pautan saja kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan pastikan pautan itu boleh dibuka dan Cik Syarani kita minta dia orang buka kepada dia tak perlu private kan. Kalau dia private nanti susah untuk kita Okey. Baik. Kemudian pada 4.4 pembentangan secara langsung untuk sesi soal jawab melalui aplikasi Google Meet akan diadakan pada 6 ataupun 7 bulan mengikut jadual yang ditetapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan rakaman video ini sebenarnya tuan-tuan dan puan perlu dihantar selewat-lewatnya pada 16 September 2021 jam 11.59 malam. Okey. Yang satu lagi tentang grup Telegram. Pihak kami juga memohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana hari ini baru saya berjaya untuk membuka grup Telegram kerana ada sedikit masalah teknikal. Ada peserta dia tak hantar melalui Google Form, ada peserta dihantar melalui Isah Confat punya email, ada kepada email saya personal, ada email IPG. Jadi kami terpaksa mengumpul dan saya terpaksa mencari lagi beberapa peserta yang dia tinggal email, nombor telefon tak ada. Jadi kita nak hubungi dia, saya dah hantar email, tak balas. Dan kepada semua yang ada di sini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, doktor belum lagi menerima surat tawaran ataupun surat jemputan surat penerimaan abstrak dan jemputan, sila maklumkan dalam Telegram nama penuh, nama penuh dan juga tajuk supaya saya boleh hantar sekali lagi email. Sebab ada email yang saya trace tu, email yang dihantar melalui Google Form email lain, email yang dia type itu email lain. Jadi email yang dia nak guna tu adalah email yang dia type. Tetapi oleh kerana email yang dia type tu, di type-nya tersilap satu huruf, jadi email tu berpatah balik kepada saya. Jadi saya terpaksa trace balik Google Form dia, hantar balik ke email yang dia menghantarkan abstrak tersebut. Ini adalah cabaran-cabaran lah yang terpaksa kita lalui sebagai penganjur. Tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah terpilih daripada kita katakan penyertaan hampir 200 yang memohon. Yang sebenarnya kita nak pilih 80 tetapi jawatankuasa tambah lagi 20. Jadi kita
had sehingga 100 saja. Jadi tuan-tuan perempuan memanglah bertuah antara 100 yang berjaya membentangkan di sini dengan percuma. Tuan-tuan dan perempuan, yang ini adalah anugerah CJ khas, yang mana anugerah ini kita berikan kepada setiap kertas pendidikan, kertas kerja yang terbaik bagi setiap kategori. Pembentang terbaik bagi setiap sesi pembentangan. Walau bagaimanapun, keputusan untuk nak menentukan kertas kerja yang terbaik ini bergantung juga kepada jawatankuasa ataupun urustia, kerana kita dapati permohonan untuk kluster C, iaitu kluster sains sosial terlalu ramai berbanding dengan kluster-kluster yang lain. Apa pun kita pulangkan balik kepada jawatankuasa. Okey. Saya rasa yang itu sehingga yang itu saja. Yang lain-lain tuan-tuan dan perempuan nanti kita akan masukkan semula di dalam Telegram makluman bagaimana tuan-tuan dan perempuan hendak namakan kertas kerja tuan-tuan perempuan. Sebab kita dapat kod tu, kita nak namakan kod ikut supaya memudahkan jawatankuasa dalam pengkelasan kluster tuan-tuan dan perempuan. Okey, ini adalah pautan video pembentangan dan laporan kajian penuh, dan saya akan buang untuk laporan kajian ini, dan kita akan buat lagi satu link untuk kajian penuh yang akan dihantar selewat-lewatnya pada 14 Oktober 2021 jam 11.59 malam. Okey, buat tuan-tuan dan perempuan, tahun ini kita buat peringkat kebangsaan Cik Syarani. Tahun depan mungkin sekejap lagi Cik Syarani dia nak umumkanlah sedikit bahawa tahun depan Cik Syarani, saya serahkan pada Cik Syarani untuk tahun depan. Mungkin rakan-rakan peserta boleh bersedia untuk tahun hadapan. InsyaAllah. Terima kasih Puan Faridah. Saya sebenarnya masa Puan Faridah cakap, saya menjawab chatting lah daripada rakan-rakan yang para peserta yang bertanya. Okey, tak sempat take habis lagi. Saya dapat nampak di situ Dr. Suguna, dia minta pencerahan berkaitan muat naik video ke YouTube. Okey, saya ingat yang paling penting kat sini, ada juga isu baru ni kita dengar, ada yang memuat naik video ke akaun YouTube menggunakan akaun KPM lah, akaun KPM, tapi ada di antaranya kata ada isu sikit lah. Jadi saya menyarankan untuk para peserta menggunakan akaun sendiri, dan pastikan akaun sendiri itu adalah menggunakan nama yang boleh kita kenal pastilah. Jangan guna nama yang kita tak tahu siapa. Okey, itu yang pertama mengenai akaun sebelum ni. Dan yang kedua tu dia ada di ruang kita muat naik tu, dia ada upload kat itu. Kita dah ada nampak muka kita dalam akaun YouTube tu, kita tekan saja yang tu, kita akan upload lah kita punya video tu. Okey, saya ingat semua tu boleh saja ditengok di YouTube sendiri lah, sebab YouTube sendiri pun dia ada satu video untuk menerangkan cara-cara lah untuk ni. Okey, untuk perhatian semua juga, awal lagi ni, kira saya ingat perkara ni kita nak umumkan selepas ISA Confact, selepas seminar, tapi Puan Faridah dah menyebut. Okay, suka untuk kami menyatakan untuk seminar ISA Confact ni kita telah menjalankan di peringkat kebangsaan sebanyak 3 tahun dah. Jadi untuk tahun hadapan, insya-Allah kita sedang berusaha untuk menjadikan seminar ini di peringkat antarabangsa. Jadi untuk para peserta untuk tahun ini dan mungkin tahun-tahun yang sebelum ini, kita harap dapatlah untuk turut serta menyertai seminar ni lah. Saya ingat tak banyak perubahan, kemungkinan tema ataupun kluster masih lagi kita kekalkan walaupun peringkatnya berubah. Okey.
Mungkin masa dia bila Tuan? Ya, Jangka masa dia bila? jangka masa untuk tahun hadapan ya. Ya. Okey, sekarang ni kita baru di peringkat menghantar permohonan kepada IPGM. Kita merancang, insyaAllah kita mungkin ingin buat lebih awal lah daripada sekarang. Sekarang bulan 10 kita akan cuba minta untuk bulan 6. Sebab kita lihat ramai guru-guru waktu tu perlu menghantar maklumat kepada PPD. Jadi insyaAllah lah ini kita punya usaha awal lah. Jika tidak, mungkin kita akan tetap dengan tarikh. Sebab tarikh ni sebenarnya sudah pun di bawah makluman IPGM. Cuma kita akan cuba berusaha untuk meminta lebih awal sedikit lah. Dan sebab kita akan buat tahun depan juga, kita akan buat pertandingan inovasi. Jadi pertandingan inovasi itulah kita akan letak pada bulan 10 dan penyelidikan kita akan awalkan. Itu kita punya perancangan awal lah untuk makluman semua. Okey. Saya ingat ada soalan lagi. Aku mungkin sebelum kita tamatkan sesi kita untuk kali ini, saya buka ruang lagi untuk kalau ada sebarang permasalahan, sebarang ni untuk bertanya. InsyaAllah kalau boleh jawab, saya akan jawab. Ya. Salam. Ni. Ya. Saya nak tanya, itu ID sudah ada? Ya, ID kita sudah buat. Cuma kita sedang menyusun lah. Okey, kita sedang menyusun. Oh, maksudnya kami belum dapat lagi lah. Oh, ya. Bulan Belum depan betul. Okey. Kita akan masukkan dalam web. Kita akan masukkan dalam web. Ya. Okey. Sebab kami bila hantar perlu gunakan ID kah? Tidak perlu. Hantar video apa semua tak perlu gunakan ID. Perlu. Nanti kita akan maklumkan kepada dalam Telegram ya Doktor. Sebab kita sedang susun ikut kluster balik semula. Kita akan maklumkan dalam Telegram secepatnya mungkin. Dr. Syarani kita dah finalize dah. Okey. So adakah yang kami yang terpilih ini akan dapat surat penerimaan abstrak itu? Ada Doktor. Doktor belum terima ke? Belum. Itulah hari itu pun saya pun tanya juga. Itu yang saya katakan sebentar tadi. Pada siapa yang belum menerima, yang pertama tengok dalam spam dulu kalau ada dalam spam. Kalau tidak ada, masuk dalam Telegram. Telegram itu adalah medium rasmi kita. Masukkan nama doktor, kemudian tajuk kajian doktor dan juga letak email doktor supaya saya tak perlu cari lagi. Okey, thank you. Okay. Tuan, boleh minta satu jasa baik Ya, Okey, boleh tak tu apa macam mungkin arahan-arahan tu muat turun tu apa video ke apa-apa kan yang di spek yang dikendaki oleh pihak sini tu, maksud letak dalam YouTube, lepas tu kami rujuk YouTube tu ikut cara you rakam. Jadi mungkin akan standard lah. Mungkin cara ini mungkin kami tidak akan buat silap lah. Sebab mungkin maybe waktu tu dah kami nak hantar tu waktu dah last minute dah kan. Mungkin kami dalam keadaan sekarang tu dengan perperiksa budak, lepas tu kami pula sibuk nak semak kertas untuk submit makra. Jadi mungkin takut last minute lah. Okay, baik. Terima kasih. Saya nak Cik Yap. Cik Yap. Okay, Cik Yap mencadangkan untuk kita buat satu video YouTube tentang semua cara-cara ataupun rakam dan sebagainya lah. Dari A to Z lah, supaya kami ikut cara kehendak pihak sini jadi selaraskan. Okey, baik. Itu clear Puan Farida, kita akan cuba usahakan lah. Encik Ahmad Syarani, kalau kita gunakan presentation yang biasa macam seminar kan, katakan kita di Google Meet lah. Jadi kalau kita buat rakaman, kita buka Google Meet sendiri and then buka itu on itu PowerPoint, kita bentang sendiri. Lepas tu kita dapat itu link, senanglah kan, kita download dan masuk dalam YouTube terus kita hantar. Itu cara paling senang, tak perlu banyak kerja. Saya fikir cara ini paling senang untuk semua orang. Sebab semua orang tahu itu Google Meet rakaman dia. Itu sajalah cadangan. Okey, terima kasih Dr. Ku. Memang itu satu cadangan yang baik kepada semua peserta
gunakan saja Google Meet, bentangkan PowerPoint dan rakam, kemudian muat turun, kemudian dimuat naik semula ke dalam YouTube. Okay, kita akan cubalah membuat satu video yang macam Cik Yap cakap berkaitan perkara ini ya. Sebab kita tengok ramai di ruang komen pun mencadangkan perkara yang serupa. Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan? Saya untuk record video, kita maklum PowerPoint adalah sebanyak 10 hingga 12 muka surat. Adakah terdapat limit masa? Okey, tadi saya ingat terima kasih tanya. Saya ingat kita sudah sebutkan tadi video tu apa jadi slide tak kisah, cuma video pastikan tidak lebih dari 10 minit. Okey, baik. Terima kasih. Slide ada 12 slide, video tidak lebih daripada 10 minit. Okey, dan Q&A akan berlaku selama 5 minit. Jadi setiap peserta diperuntukkan 15 minit. Okey ya, sila. Salam petang Tuan, maaf ganggu. Terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur. Saya ada masalah sini. Okay, pertamanya, bila dah kata free, I try hantar rezeki saya untuk hantar. Hantar satu untuk PDPC, satu untuk PDPR. Tapi tahulah rezeki anak murid saya ke, dua-dua diterima. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur. Okey, yang untuk si PDPC itu saya akan buat. Manakala untuk PDPR, saya memang melatih anak murid saya untuk membentang. Tapi IPG ni lebih profesional kepada guru-guru. Adakah untuk sesi soal jawab, murid saya yang menjawab? Sebab saya mengajar, saya Cikgu Hema daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indapura Kulai dan saya mengajar kepada murid bermasalah pembelajaran. Dan saya menekankan menerapkan nilai kepimpinan, iaitu komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pekerjaan. So maka saya gunakan Canva dalam proses PDPR. Bolehkah waktu sesi Q&A anak murid saya berada untuk dia yang menjawab? So saya tak nak bertanggungjawab atas tu. Saya fokus kepada PDPC I punya yang lagi satu paper. Yang lagi satu paper tu anak murid saya yang bertanggungjawab. Tapi rakaman video saya akan buat. Okey, cikgu saya ingat perkara ni agak rare lah. Tak jumpa perkataan rare tu kan. Agak jaranglah kita jumpai. Jarang kita ni. Okey, saya minta masa untuk kami berbincang dengan Urustia bagaimana jika pelajar pula yang membentang, dan kita akan hubungi cikgu lah untuk maklumkan yang seterusnya. Boleh ya? Boleh Tuan, thank you. Tahniah cikgu. Thank you Tuan, thank you. Skor yang baik, kita pun skor. Thank you juga. Tahniah dan thank you juga. Kalau Tuan, okay. Tuan nak tanya sekejap, kalau waktu masa QA sesi QA kan, maksud kumpulan kumpulan saya tu yang libatkan berapa orang tu, jadi sama-sama pembuka, jadi waktu tu sama-sama jawab boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita ada 5 orang tu kita benarkan untuk jawab. Okey. Okey, ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, Tuan nak tanya. Ya, Cik. Hello. Okey, dengar. Okey, saya nak tanya, bila kita dah upload dekat YouTube, lepas tu kita dalam Google Form tu kita akan bagi link dia kan, betul? Dia punya kod dia. Ya. Okey, pihak penganjur akan maklumkan tak, macam contohnya setelah semak yang maklumkan kepada peserta link diterima dan link tu boleh dibuka untuk supaya tak berlaku masalah lah bila kita dah hantar link tu mungkin penganjur tak boleh buka dan sebagainya. Ya Doktor, kita ada jawatankuasa bahagian tu Dr. Nafia. Jadi setelah peserta hantar, nanti jawatankuasa itu dia akan semak link tu. Sebab kami di sini merancang untuk menjalankan seminar itu di hotel. Jadi kami ada bilik-bilik di hotel dalam jawatankuasa-jawatankuasa yang ditentukan, dan ada jawatankuasa IT ya, yang akan pastikan bahawa video-video itu boleh dimainkan dan tidak beri masalah. Kadang-kadang dia tutup, bila dia tutup kena minta akses kan.
Jadi awal lagi kita akan maklumkan kepada peserta insyaAllah. Okey, alhamdulillah, terima kasih By email lah, by email ya Tara, dan juga dalam Telegram. Alright, terima kasih. Sebab tuan satu lagi saya nak tanya, sebab dulu yang lepas tu saya pernah hantar, bukan di sini lah, yang lepas-lepas untuk saya dah join. Dan didapati bahawa bila rakaman saya rasa suara semua ada, gambar pun ada, tetapi tiba-tiba bila pihak penganjur tu dia buka Google Meet apa kan. Jadi maksud suara saya tak ada. Okey. So kalau on the spot, kalau waktu tu macam mana kita nak atasi ya? Tiba-tiba suara tak ada tapi saya sedang bentang kan dalam video slide tu, PowerPoint tu kan, dalam Google Meet tu. Jadi saya tu cuma tak ada suara. Kemudian dia automatic dia cakap bagi satu link untuk buka live, lepas tu saya bentang secara live. Waktu tu lah. So macam mana? Cik Yap. Sebab tu kita ingat kita minta video awal supaya kita dapat mengatasi lah masalah-masalah teknikal seperti itu. Okey. Jika berlaku juga kita akan usahakanlah cara lain. Cuma sebab bila hantar 16 hari bulan kita akan seminar yang akan dijalankan pada awal bulan 10 ni, kita ingat kita boleh kena pastilah jika ada video tu macam tiada suara macam Cik Yap sebut, kita akan hubungi kembali Cik Yap untuk mungkin memuat naik video yang baru. Okey? Ya, terima kasih. Ya, sama Cik Yap. Ya, ada lagi soalan Dr. Yap daripada IPG Kampus Perlis ya Dr. Yap? Ya. Terima kasih. Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya sarankan pada tuan-tuan dan puan-puan kita gunakan medium Telegram ya untuk bertanya kerana ramai boleh melihat ya, jadi tak perlu tanya 3-4. Kalau tuan-tuan puan-puan personal kepada saya dalam WhatsApp saya, ada 100 orang kat WhatsApp saya ni, saya pun pening tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita buat dalam grup. Saya bimbang saya terlepas untuk nak jawab ya pada tuan-tuan dan puan-puan. So kalau dalam Telegram, kita ada Dr. Rohani, kita ada Cik Mat Syarani, kita ada sekretariat yang lain yang boleh membantu untuk menjawab pada bila-bila masa insyaAllah. Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan? Dr. Ku? Tiada, okey sudah. Tapi saya fikirkannya itu YouTube kita buat pilih public lah supaya boleh access kan? Ya. Kalau private orang tak boleh access. Ya, Public betul. saja kan? Public Ya, thank you. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Public atau unlisted ya? Saya Syarani. ingat Kalau public tu kita belum bentang, nanti public dah boleh tengok. Kalau unlisted tu penganjur je yang akan terima kan? Ya. Betul, unlisted dia. Sebab kita dah bagi link kan? Ya. Sebab penganjur saja yang akan buka kan? Tadi dulu kami buat tu unlisted. Jadi tak perlu klik itu public lah, kita pilih yang unlisted begitu. Okey. Bagi selamat kita akan maklumkan semula Dr. Maya, Dr. Ku dalam Telegram kita akan buat balik je supaya Cik Mat Syarani dengan jawatankuasa nanti akan bincangkan bagaimana nak buat yang YouTube yang dicadangkan tadi dan kita akan terangkan di dalam tu. Boleh Cik Mat Syarani? Ya, boleh. Ya, betul lah. Kalau betul kalau kita publikkan mungkin ada isu sebab kita tak bentang lagi. Better saya ingat kita tetapkan teruslah. Memang kita akan mohon semua peserta unlisted video. Jangan private lah. Jangan private saja, unlisted. Okey, ada soalan? Okey. Jika tiada, ada lagi kah? Saya ingat kalau tak ada tu kita berhenti di sini dan soalan-soalan lain kita boleh tanya dalam Telegram lah. Ataupun kita buka lah untuk 1-2 soalan yang terakhir. Ada ke?
Syarani, soalan daripada Chow Set Lee. Tengok dekat chat, orang chat tu, boleh tak? Okay. Kalau video upload dalam Google Drive, setting tukar kepada anyone can view, boleh ke? Atau mesti upload dalam YouTube? Okay, yang ni kita akan bincang dulu sebenarnya dengan jawatankuasa JK untuk teknikal ni lah, JK yang IT. Bagaimana untuk ni, sebab kalau guna Google Drive, link dia tu akan macam-macam. Jadi untuk setakat sekarang ni penganjur macam pihak kami menetapkan kalau boleh semua untuk masukkan menggunakan YouTube. Link YouTube jadi link Google Drive tu saya ingat ni lah elokkan dulu lah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Chow. Tuan. Ya saya. Halo. Boleh minta tanya tak? Kalau atau sini sediakan mungkin satu bako ke kita drop masuk? Semula? Maaf. Macam sediakan satu bako kan, dan lepas tu kami drop masuk. Senang sikit. Okey, boleh insya-Allah kita akan cuba usahakanlah Puan Faridah kan. Everything macam tidak masalah. InsyaAllah. Okey, kita akan cuba muatkan nantilah dalam Google Site dan juga dalam grup Telegram. Tuan puan, jika tidak ada lagi soalan, sebelum kita tutup, saya nak tanya Ketua Jabatan Dr. Rohani, Cik Hashim, ada apa-apa Dr. Rohani sebelum kita tutup? Saya ingat tak ada apa-apa dah, jelas sekali. Okey, saya serahkan terus pada Puan Faridah. Okey, baik. Kepada semua bakal kita kata pembentang yang akan membentang di ISA Konfat IPG Kampus Sultan Dahlan peringkat kebangsaan, dan kami dari pihak penganjur ingin pertama sekali merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian doktor, tuan-tuan dan puan-puan menyertai ISA Konfat. Ya, InsyaAllah kita sama-sama belajar untuk proses yang melalui secara dalam talian ini, dan proses itulah akan kita pelajari dan kita bawa ke peringkat international pada tahun hadapan, insyaAllah. Dengan itu saya mengakhiri, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan, bolehlah bertanya di dalam grup Telegram. Jangan malu, jangan segan, kecuali tuan-tuan dan puan-puan rasa segan sangat nak tanya, barulah boleh PM pada Cik Syarani, kepada saya ataupun kepada Ketua Jabatan saya sendiri. Akhir kata dari saya, okey, pastikan tidur cukup, jaga diri baik-baik, COVID merata-rata sekarang ni. Kita dah nak bentang, nak hantar video dalam masa yang terdekat. InsyaAllah saya doakan semuanya diberi kesihatan yang baik sehingga kita berjumpa lagi, dan semua kelemahan itu adalah datangnya dari saya. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.